Okay, bab 1, tajuk dia ialah pola dan jujukan. So, kita akan membincangkan tajuk 1.1 iaitu pola. Okay, 1.1, tajuk kita ialah pola. Okay, 1.1.1 adalah kita nak mengenal pola nombor. Okay, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal dan memerihalkan pola, pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Okay, kita tengok aktiviti rangsangan minda di sebelah. Okay, tujuan kita adalah untuk mengenal pasti corak. Bahan dia ialah kain batik. Okay, langkah hanyalah satu. Perhatikan rajah di sebelah yang menunjukkan corak pakaian tradisional masyarakat di Malaysia. Okay, perhatikan rajah di sebelah. Okay, perbincangan kita yang pertama, apakah corak yang dapat dilihat? Okay, corak apa yang dapat dilihat? Corak yang berbentuk poligon. Okay, bagaimanakah susunan corak tersebut? Okay, kita dapat lihat di sini. Susunan corak tersebut adalah secara berulang. Poligonnya secara berulang. So, daripada aktiviti di atas dapat diketahui bahawa corak yang dilihat berbentuk poligon dan berulang. So, apakah dia pola? Okay, pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. So, kita tengok contoh yang pertama. Lukis corak, seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Okay, kita nampak dekat sini soalan A ni ada 2 titik, kemudian ada 4 titik, kemudian ada 6 titik. So, apa agaknya pola dia? Penyelesaian. So, pola seterusnya ialah dengan menambahkan titik pada titik yang sebelumnya. So, sebelumnya kita ada 6 titik. So, kita tambah lagi 2 titik. Bermaksud dia ada 8 titik. Okey, so pola menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. So, kita tengok soalan B pula. Okay, kita nampak ada bentuk poligon, iaitu bentuk segitiga. Okay, nampak mula-mula kita ada satu segitiga, kemudian ditambah pula satu segitiga, kemudian corak seterusnya ditambah satu lagi segitiga. Nampak warna dia berulang warna hijau, ditambah warna biru, hijau, biru, hijau. Kemudian apa agaknya pola berikutnya, corak berikutnya. So, ini adalah corak berikutnya dengan menambahkan satu lagi segitiga yang berwarna biru. So, pola ialah menambah satu segitiga kepada corak sebelumnya. Okay, jom kita cuba soalan 1.2. Okay, tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah satu jujukan ataupun bukan. So, kita nak tengok sama ada nombor itu adalah jujukan ataupun bukan. So, kita tengok soalan 1A. Okay, soalan 1A. Okay, 3, 18, 33 dan juga 48. 3, 18, 33 dan 48. So, kita tahu nombor dia adalah semakin bertambah. Apabila nombor dia semakin bertambah, dia sama ada darab ataupun operasi darab ataupun operasi tambah. So, di sini dia adalah operasi tambah, iaitu kita tambahkan 15. Okay. 3 tambah 15, kita dapat 18. 18, kita tambahkan 15, kita akan dapat 33. Okay, kemudian 33, kita tambah dengan 15, kita akan dapat 48. Okay, so kita tengok untuk B pula.
Okey, kita ada 100. 116. 132. Okey, dan juga 148. Okey, apa agaknya pola dia? Bila kita tengok di sini, nombor dia adalah semakin menaik. Kalau menaik, sama ada darab, operasi darab atau operasi tambah. So, kita buat dulu 116 tolak dengan 100. So, kita akan dapat 16. 132 tolak dengan 116 pun kita akan dapat 16. Okey, seterusnya 148 tolak 132 pun kita akan dapat 16. Bermaksud pola dia adalah tambah 16. Okey, seterusnya kita tengok C. Okey, C ini melibatkan nombor perpuluhan. 1.0, negatif 1.7, seterusnya negatif 2.4 dan 3.1. Kalau kita tengok di sini, nombor dia adalah berbeza. Cuba negatif 1.7 kepada 1.0, negatif 2.4 kepada negatif 2.4 kemudian kepada 3.1. Kalau kita tengok di sini, dia tidak mempunyai pola. Dia tiada pola sebab nombor dia adalah berterabur. Nampak tiada. Dia tiada pola. Okey. Okey, seterusnya D. Okey, negatif 15. Kemudian 30. Kemudian 60. Kemudian negatif 120. Okey, bila kamu perhatikan, dia semakin menaik, kemudian dia menurun pula. Nampak? Negatif 13, 30, 60, negatif 120. So, dia juga bukan pola. Daripada dia punya hasil menaik, nombor tersebut pun kita boleh kenal pasti dia bukan pola. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor genap dan nombor ganjil. So, kita nak imbas kembali apakah nombor genap. Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2 seperti nombor 2, nombor 4, 6 dan juga 8. Nombor ganjil ialah nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2 seperti nombor 1, nombor 3, nombor 5 dan juga nombor 7. So, kita tengok contoh yang ketiga. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 sehingga 67. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor bagi nombor yang ganjil. So, yang pertama sekali daripada nombor yang telah diberikan, kita perlu menyenaraikan nombor yang ganjil. So, nombor 7 adalah nombor yang ganjil. Nombor 17 adalah nombor yang ganjil. Nombor 27 adalah nombor yang ganjil. So, di sini kita akan perhatikan dia punya pola. So, 7 kepada 17 adalah hasil tambah dengan nombor 10. Okey, 17 kepada 27 pun kita tambahkan dengan 10. Okey, kita tak habis lagi ya. Sebab dia nak sampai 67. So, kita kena buat terus sampai 67. So, 37. Sorry ya. Okey, yang berikutnya adalah 47. Okey, yang berikutnya ialah 57 dan akhir sekali 67. So, pola yang kita perolehi daripada urutan nombor ini ialah dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya.
So, kita nak tengok untuk nombor genap pula. Nombor genap. Sama tak dia punya pola? Okay, untuk nombor genap, dia bermula daripada nombor 12. So, kita listkan dekat bawah 12. Okay, selepas itu adalah nombor 22. Okay, 22. Okay, betul tak dengan menambahkan 10? Okay, betul. 12, kita tambah dengan 10. Kita akan memperolehi 22. Okay, seterusnya adalah 32. Okay, 42. 52 dan akhir sekali ialah 62. So, nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, yang berikutnya kita nak tengok segitiga Pascal. Segitiga Pascal di atas bermula dengan nombor 1. Okey, manakala baris yang kedua ialah 1, 1. Semua baris segitiga Pascal akan bermula dan diakhiri dengan nombor 1. Okey, nombor lain diperoleh dengan menjumlahkan dua nombor pada baris sebelumnya. So, kita tengok contoh segitiga Pascal seperti di bawah. So, kamu perhatikan di sini nombor 1 semua di bahagian kiri, kotak kiri dan juga di bahagian kanan. Yang kita buat hasil tambah adalah nombor yang di bahagian tengah. So, dekat sini, macam mana dia perolehi 2 dekat sini? 1 tambah dengan 1. Kita akan dapat 2. So, untuk memperolehi nilai di bahagian tengah di sini, kita perlu tambah 2 nombor di atas dia. 1 tambah dengan 2, so kita akan dapat 3. 2 tambah 1, kita akan dapat 3. So, macam mana dapat 4? 1 tambah 3 akan dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 akan dapat 4. Okey, yang berikutnya. Sini sama kita kekal 1, 1. 1 tambah 4 kita akan dapat 5. 4 tambah 6 dapat 10. 6 tambah 4 juga 10. So 4 tambah 1 kita akan dapat 5. Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh. Kita menggunakan kaedah yang sama. 1 semua di bahagian kiri, 1 semua di bahagian kanan. So nombor di bahagian tengah dia 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Okey, 1 tambah 2 kita akan dapat 3. 2 tambah 1 akan dapat 3. So, kita tulis dulu nombor di hujung. Okey, 1 tambah 3 kita akan dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 akan dapat 4. Okey, yang berikutnya tulis juga 1 di bahagian hujung. 4 tambah dengan 6. Yang ni 4 tambah 6 dekat sini. 4 tambah 6, 10. Okey, 1 tambah dengan 4 kita akan dapat 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Okey, tulis 1 di bahagian hujung. Okey, 1 tambah 5, kita akan dapat 6. Okey, 5 tambah 10, kita akan dapat 15. Okey, 10 kita tambah 10 kita akan dapat 20. Seterusnya 10 tambah 5 kita akan dapat 15. Dan 5 tambah 1 kita akan dapat 6. So kita akan dapat 1, 6, 15, 20, 15, 6 dan juga 1. So kita tengok satu lagi contoh yang lain sikit. Okey, yang tadi kita perhatikan yang tadi semua nombor dia semakin menaik dekat atas. Itu kita tambah. So dekat sini untuk contoh yang diberikan ini, okey, nombor dia semakin berkurangan. So, kita kena bahagi 2 lah. So, 16 kita bahagi 2. Sebab cabang dia ada 2. So, kita akan dapat 8 dengan 8. Okey, 8 ni bahagi sebab cabang dia ada 2. So, 4 dengan 4. Okey, 8 ni pun bahagi dengan 2. Kita akan dapat 4 dengan 4. So, dekat sini kamu tengok cabang dia tu bercantum. Bila bercantum, kamu kena tambah. 4 tambah dengan 4 akan dapat 8. Sebab itu ada 8 dekat sini. Kalau dia bercantum, kita kena tambah. So, 4 ni dia ada cabang 2. 4 bagi 2, so kita akan dapat 2 dengan 2. So 8 ni kita akan dapat 4 di sini, 4 di sini. So 4 ni kita akan dapat 2 dan juga 2. So di bahagian bawah sekali, yang ini 2, yang ni 2 dengan 4 dia bercantum, so dia akan jadi 6. 4 dengan 2 bercantum akan jadi 6 dan yang akhir sekali adalah 2. Okay, seterusnya ialah nombor Fibonacci. Okay, apakah dia nombor
Fibonacci. So, nombor Fibonacci merupakan suatu corak nombor yang berurutan. Okay, di mana urutan ini bermula dengan 0, 1, 1 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Okay, cuba tengok di sini. Contohnya, kita tengok. Dia bermula daripada 0, 1, 1. So, macam mana kita nak dapat sebutan yang ketiga? Kita tambah 2 sebutan sebelumnya, iaitu 0 dan juga 1. 0 tambah 1. So, kita akan dapat 1. So, macam mana pula nak dapat 2? Kita tambah 2 sebutan yang sebelumnya, iaitu 1 dan juga 1. Sebab itu kita dapat 2. Dan sehingga ke habislah. Okey, ini pun sama ya. So, kita nak dapatkan nombor yang ini, kita tambah 1, 0 tambah 1. So, kita akan dapat 1. Okey. Kita terus tengok contoh. Okey, lengkapkan urutan nombor di bawah. So, nombor ini bermula daripada 0, 1, 1. So, untuk kotak yang pertama ini, kita akan tambah 1 tambah 1. So, nombor di sini ialah nombor 2. Okey, kotak seterusnya adalah 1, kita tambah dengan 2. So, kita akan dapat 3. Okey, kotak yang berikutnya pula, kita akan tambahkan 2 tambah 3, kita akan dapat 5. Okey, 5 tambah 8, kita akan dapat 13. 8 tambah 13, kita akan dapat 21. Okey, yang ini pula 1 tambah 3, 4. Okey, 4 tambah 3, kita akan dapat 7. Betul tak jawapan dekat sini 11? Betul. Sebab 4 tambah 7, jawapan dia ialah 11. So, kita tengok satu lagi contoh. Okey, jadi di sini, diberikan nombor yang pertama ialah 1, kotak kosong dan juga 2. So, macam mana kita nak dapatkan nombor di sini? So, 2 kita tolaklah dengan 1. So, kita akan dapat 1. So, 1 tambah 1 akan dapat 2. So, untuk kotak yang berikutnya adalah 1 kita tambah dengan 2. So, kita akan dapat 3. Okey, 2 tambah dengan 3 kita akan dapat 4. Okey, 3 tambah 4 kita akan dapat 7. 4 tambah 7 kita akan dapat 11. So, untuk nombor Fibonacci tak susah ya, sangatlah mudah, iaitu dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Okey, kesimpulannya apa yang telah kamu pelajari? Okey, berkenaan dengan pola, apakah maksud pola? Pola ialah satu aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Pola bagi set nombor, okey, dia boleh diberikan dalam bentuk nombor genap dan juga nombor ganjil. Ini adalah contoh nombor genap, ini adalah contoh nombor ganjil. Kemudian tadi cikgu sudah terangkan berkenaan dengan segitiga Pascal. Dan yang akhir sekali adalah nombor Fibonacci. So, selepas ini kita akan pergi kepada subtopik yang berikutnya. Okay, untuk subtopik ini, kita hanya cover untuk bahagian pola. Okey, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.